Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar dan guru-guru. Bertemu lagi kita dalam slot Kedah Education at Home, dan sebelum kita teruskan pembelajaran kita hari ini, ucapan terima kasih diberikan oleh daripada saya kepada pihak SSTP Kedah kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Semoga para pelajar tetap bersemangat dan bermotivasi untuk menempuh peperiksaan tidak lama lagi. Saya, Cikgu Syarul Isman bin Abdullah dari Pusat Tingkatan 6 SMK Keladi, Kulim Kedah. Pada hari ini, saya akan berkongsi sedikit tips panduan ataupun boleh dikatakan sebagai teknik menjawab sebahagian dalam semester 3 bahagian B yang mana yang memberi markah sebanyak 15 markah. Dalam pengajian am, kita dibahagikan kepada semester 1, semester 2 dan semester 3. Yang mana semester 1 memberi kita memfokuskan kepada Malaysia negara berdaulat, manakala semester 2 alih bentuk komunikasi, iaitu daripada teks ditukarkan kepada graf, dan juga Malaysia maju dan sejahtera, manakala untuk semester 3 alih bentuk komunikasi daripada graf dan carta kepada teks, dan Malaysia dan negara-negara luar. Dalam semester 1, markah yang dibawa ialah 29 markah ataupun 29%. Kertas 2 untuk semester 2 ialah 22%. Dalam semester 2, kita ada kertas kerja khusus yang membawa markah sebanyak 20%. Dan semester 3 membawa markah pemberatnya sebanyak 29%. Sebelum kita teruskan dengan teknik pembelajaran kita untuk semester 3 bahagian B, kita lihatkan dahulu soalan-soalan yang pernah keluar. Kita lihat yang pertama, perbandingan. Pernah keluar pada tahun 2015, 2015 ulangan, 2017, 2018 dan 2019. Yang kedua, yang merupakan perubahan dan perbandingan, pernah keluar pada ulangan 2015, 2016, 2017. Manakala yang ketiga, iaitu perubahan aliran dagangan, dari tahun 2015 hingga 2019 belum lagi keluar. Yang keempat, perubahan. Pada tahun 2019 pernah keluar satu soalan. Dan pada yang kelima, iaitu hubung kait, keluar pada tahun 2015. Dari sini, para pelajar boleh lihat pemberat-pemberatnya. Di bahagian manakah yang perlu diberi penekanan. Baik, cikgu akan fokuskan di bahagian B, alih bentuk komunikasi, 15 markah, yang mana diberi peruntukan sebanyak 30 minit. Panduan menjawab soalan ABK ataupun alih bentuk komunikasi kali ini, cikgu boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, pelajar haruslah mempunyai kemahiran untuk membaca soalan dengan betul. Dan yang kedua, pelajar boleh merangka jawapan dan mengenal pasti apakah kehendak soalan tersebut dengan menggunakan kaedah ataupun teknik yang cikgu akan berikan, iaitu teknik adab. Yang ketiga, teknik penulisan jawapan, yang mana pelajar perlu tahu bagaimana ingin menulis dan bagaimana nak mendapat markah yang baik dalam penulisan ABK kali ini. Dan yang keempat, jangan lupa kita haruslah semak segala hasil kerja kita yang perlu kita beri penekanan. Baik, apa yang dimaksudkan dengan adab? Dalam proses pembelajaran ataupun kita nak menjawab soalan ABK, pelajar-pelajar harus tahu soalan ini memerlukan 2 perkara, iaitu analisis data dan analisis pengetahuan ataupun dikenali dengan analisis fakta. Dalam analisis data, pelajar-pelajar harus tahu
iaitu umum ataupun khusus disoalkan dalam persoalan ataupun analisis pengetahuan pun sama, perlu diberi penekanan sama ada ia memerlukan umum, iaitu dia akan tanya berkaitan dengan sebab, dan satu lagi ialah kita pergi ke bahagian analisis data, iaitu perubahan dan bandingan. Dalam analisis data, perubahan dan bandingan ini akan ditanya dalam soalan dan memerlukan para pelajar harus menganalisis soalan tersebut sama ada ia perlu melakukan jawapannya berkaitan dengan perubahan ataupun bandingan. Manakala analisis pengetahuan yang khusus pula memerlukan pelajar-pelajar menerangkan secara jelas, iaitu kesan, langkah, cabaran yang berkaitan dengan soalan. Dan apabila soalan analisis pengetahuan ini ialah khusus, maka perlulah diasingkan jawapan tersebut berserta dengan idea analisis data. Baik, dalam perubahan, apa yang perlu dibincangkan? Yang pertama, perubahan perlulah para pelajar perlu tekankan, iaitu perubahan meningkat. Yang kedua, perubahan menurun. Yang ketiga, perubahan tidak konsisten. Yang keempat, perubahan statik. Baik, seterusnya kita lihat analisis data dalam bandingan. Apa yang perlu ditekankan oleh pelajar-pelajar dalam analisis data bandingan? Yang pertama, paling tinggi dan paling rendah. Yang kedua, dalam bandingan, para pelajar perlu menulis, iaitu lebih banyak daripada ataupun lebih banyak berbanding. Okay? Jadi, kesemua ini, cikgu boleh rangkumkan dia sebagai teknik adab, yang mana bila pelajar mahir menghafal kesemua-semua ini, maka pelajar insya-Allah dapat menjawab dengan baik. Dan pelajar tahu ke mana hala tuju soalan tersebut. Baik, kita pergi kepada kemahiran yang pertama, iaitu membaca soalan. Soalan 1. Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, jelaskan perkembangan ekspor Malaysia dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Baik, kita tengok dalam jadual yang diberi dalam slide. Malaysia ekspor mengikut industri utama dari tahun 2009 hingga tahun 2011 merupakan tajuk yang diberi. Perkara yang terlibat ialah industri, iaitu elektrik, minyak, pertanian dan pembalakan. Unit yang dipakai ialah RM juta. Tahun yang terlibat 2009, 2010 dan 2011. Setelah kita mendapat soalan, pelajar pun telah membaca soalan dengan teliti. Maka tugasan seterusnya, pelajar-pelajar haruslah merangka jawapan dengan menggunakan kaedah adab. Baik, kita ada soalan sebentar tadi. Perlu ada kehendak soalan dan kita rangkakan dia. Okey? Analisis data dia. Kalau kita lihat, jelaskan perkembangan ekspor. Bermaksud di sini, perkembangan. Bila perkembangan, ia berbentuk seperti aliran ataupun ia menggambarkan bahawa pelajar-pelajar perlu buat khusus. Okey, dia fokus pada satu. Okey, perkembangan. Manakala analisis pengetahuan tidak dinyatakan secara jelas. Okey, maka apabila tidak dinyatakan secara jelas untuk analisis pengetahuan, maka pelajar boleh letaklah jawapan pelajar untuk analisis pengetahuan ialah umum, iaitu gabung yang berkaitan dengan sebab ataupun alasan. Baik, AD khusus, iaitu dia meminta pelajar-pelajar untuk membuat perubahan. Yang mana perubahan yang pertama kita boleh lihat kat sini ialah jumlah. Di mana jumlah di bawah sekali. Jumlah di bawah ni. Tahun 2009, RM 3,029,1 juta hinggalah 2011, 363,1 juta. Jumlah. Kemudian yang kedua, kita tengok dalam jadual elektrik, ia membentuk
peningkatan, iaitu produk elektrik. Okay. Seterusnya kita tengok minyak. Minyak memberi perubahan yang berbentuk penurunan. Okay. Dan juga pembalakan pun juga memberi bentuk perubahan yang berbentuk penurunan. Jadi untuk penurunan kita ada dua industri yang terlibat, iaitu minyak sawit dan pembalakan. Jadi para pelajar kena nyatakan secara jelas industri yang terlibat mengikut perubahan-perubahan tertentu. Sekiranya ada 3 bentuk perubahan dan setiap perubahan ada 3 negara, maka kena nyatakan ketiga-tiga negara tersebut. Baik, seterusnya kita tengok pertanian. Okay. Pertanian pada tahun 2009 ia menggambarkan peningkatan hingga 2010. Namun pada tahun 2011 ia menunjukkan aliran penurunan. Jadi kita nak gambarkan dia sebagai perubahan tidak konsisten naik dan turun. Maka para pelajar dari sini kita dah dapat rangka jawapan adab dia. Okay. Bila kita dah tahu adab dia apa, maka pelajar mudah untuk menulis karangan. Baik, seterusnya kita pergi ke bahagian penulisan jawapan. Soalan yang sama, okay, kita mulakan dengan jumlah yang menggambarkan peningkatan. Baik, jumlah keseluruhan ekspor Malaysia dari tahun 2009 hingga tahun 2011 menunjukkan peningkatan secara berterusan. Apa yang perlu dititik beratkan dalam ayat jumlah keseluruhan untuk ayat rumus ialah isunya, iaitu ekspor Malaysia perlu ada dengan jelas. Kemudian dinyatakan juga dalam ayat rumus kita tempoh masa yang terlibat, yang mana ada tahun 2009 dan tahun 2011. Dan perlu ada pola. Ini penting. Okay, perlu ada pola, iaitu peningkatan. Dengan jelas kita kena nyatakan dalam ayat rumus perlu ada pola. Kita pergi ayat seterusnya. Ayat huraian data mutlak. Apa maksud huraian data mutlak? Huraian data mutlak, kita ambil data yang hanya ada dalam jadual, tidak perlu ubah apa-apa. Okey, jadi kita tengok ayat dia. Jumlah ekspor Malaysia pada tahun 2009 ialah RM329.1 juta meningkat kepada RM363.1 juta pada tahun 2011. Baik, di sini pelajar-pelajar tahu, okey, semua data yang terlibat hanya perlu ada di dalam jadual. Tidak perlu pelajar-pelajar proses dia ataupun membuat pengiraan untuk mendapat angka tersebut. Baik, apa yang perlu ada dalam ayat huraian data mutlak? Isunya, tempoh masanya, iaitu 2009-2011 dinyatakan dengan jelas. Kemudian data mutlak yang terlibat. Data mutlak yang terlibat kita ambil terus daripada jadual. Baik, seterusnya kita pergi kepada huraian data proses. Apa yang dikatakan dengan data proses? Data proses ialah data yang mana kita perlu membuat pengiraan untuk mendapatkan angkanya. Baik, kita lihat bagaimana ayat untuk data proses. Iaitu meningkat sebanyak RM34 juta bersamaan dengan 10.33%. Nah, pelajar-pelajar terfikir, bagaimana cikgu dapat 34 juta dan bagaimana cikgu dapat 10.33%? Sabar, cikgu akan beritahu bagaimana langkah dia. Baik, dalam data proses 1, kita pergi satu-satu dulu ya pelajar. Baik, dalam data proses 1 iaitu RM34 juta, cikgu dapat angka ini ialah melalui proses nilai baru ditolak dengan nilai lama. Iaitu kita tengok nilai baru mewakili tahun yang terkini iaitu 2011 dan nilai lama mewakili kepada tahun yang akhir, iaitu yang terawal, iaitu tahun 2009.
Bermakna cikgu ambil angka RM363.1 juta ditolak dengan RM329.1 juta untuk mendapatkan angka RM34 juta. Okay, kita tengok data proses yang kedua iaitu 10.33%. Cikgu perolehi jawapan ini melalui formula tersebut. Nilai baru ditolak dengan nilai lama, dibahagikan dengan nilai lama dan didarabkan dengan 100. Maka jawapannya, okey, kita ambil RM363.1 juta ditolak dengan RM329.1 juta dibahagikan dengan RM329.1 juta dan didarabkan dengan 100. Maka dapatlah jawapannya sebanyak 10.33%. Oleh kerana analisis pengetahuannya berbentuk umum, maka pelajar-pelajar haruslah menyatakan alasan ataupun sebab. Maka sebab berlakunya peningkatan di sini setelah selesai melakukan semua analisis data, maka kita akan lihat kat sini pelajar-pelajar boleh tulis alasan dan sebabnya, iaitu peningkatan ini kerana dasar kerajaan yang menggalakkan ekspor dalam kalangan pengusaha tempatan dengan mengurangkan duty ekspor. Okay, jadi pelajar-pelajar selesaikan dahulu segala analisis data, kemudian kita sambungkan dengan analisis pengetahuan. Kerana apa? Kita buat tadi teknik adab, analisis pengetahuan ataupun analisis fakta berbentuk umum. Okay, maka ia kena gabung dengan analisis data. Baik, kita lihat seterusnya. Peningkatan. Untuk ayat rumus. Ekspor Malaysia dari tahun 2009 hingga tahun 2010 menunjukkan peningkatan secara berterusan ialah industri elektrik. Itulah isu yang dibincangkan, iaitu ekspor Malaysia. Tempoh masanya ada tahun 2009-2011. Polanya ada peningkatan secara berterusan di antara 2009 hingga tahun 2011. Dan industri terlibat, iaitu industri elektrik. Sekiranya pelajar lihat terdapat ada lagi peningkatan bagi industri-industri lain, maka pelajar perlu nyatakan di sini ke semua industri yang terlibat berkaitan dengan peningkatan. Baik, kita tengok peningkatan dari segi huraian data mutlak. Ekspor industri elektrik Malaysia pada tahun 2009 ialah RM227.8 juta, meningkat kepada RM273.4 juta pada tahun 2011. Okey, di sini kita dapat lihat yang mana terdapatnya industri pilihan yang kita perlu huraikan. Kemudian tempoh masa yang terlibat 2009-2011 dan data mutlak yang terlibat iaitu RM227.8 juta dan RM273.4 juta. Seterusnya kita lihat huraian data proses, iaitu meningkat sebanyak RM45.6 juta bersamaan 20.02. Formulanya sama seperti mana yang dengan jumlah tadi. Data proses 1 yang mana nilai baru ditolak dengan nilai lama, maka dapatlah jawapannya RM45.6 juta. Kemudian peratus, 20.02% cikgu perolehi melalui formula yang sama dengan jumlah tadi, iaitu nilai baru ditolak dengan nilai lama bahagi nilai lama darablah 100, maka dapatlah 20.02%. Okey, jadi pelajar seperti biasa selepas saja selesai analisis data, maka kita kena teruskan dengan analisis pengetahuan. Peningkatan ini kerana berlakunya peningkatan teknologi yang mampu meningkatkan pengeluaran untuk ekspor industri elektronik.
Baik, seterusnya, cikgu teruskan kepada penurunan. Di sini, ketika kita lakukan analisis adab, kita buat adab tadi, kita dapat lihat, terdapat dua penurunan industri yang terlibat, iaitu minyak dan pembalakan. Jadi, bagaimanakah ayat yang perlu kita lakukan? Baik, untuk ayat rumus bagi penurunan, ekspor Malaysia dari tahun 2009 hingga tahun 2011 menunjukkan penurunan secara berterusan ialah industri minyak dan pembalakan. Isunya ada, tahunnya ada, kemudian polanya pun ada, industri terlibat pun ada. Maka lengkaplah ayat rumus kita. Kita pergi seterusnya iaitu penurunan secara huraian data mutlak. Baik, ekspor Malaysia bagi industri minyak pada tahun 2009 ialah RM73.8 juta menurun kepada RM58.3 juta pada tahun 2011. Maka kita kena nyatakan kat sini secara jelas industri mana yang terlibat. Industri terlibat, jadi pilihan cikgu ialah ekspor Malaysia bagi industri minyak. Jadi kita tumpukan untuk huraian, kita tumpukan pada satu sahaja industri yang terlibat. Tempoh masanya ada, data mutlaknya pun ada. Baik. Terusnya kita pergi ke data proses, iaitu penurunan sebanyak RM15.5 juta bersamaan dengan 21.01%. Formulanya masih sama, cikgu guna dengan yang sebelum-sebelumnya. Iaitu nilai baru tolak nilai lama untuk data proses yang pertama. Bagi data proses yang kedua untuk mendapatkan peratus, formulanya nilai baru tolak nilai lama dibahagikan dengan nilai lama dan didarabkan dengan 100. Sebelum kita pergi ke seterusnya, jangan lupa kita beri alasan ataupun sebab kenapa keadaan ini berlaku. Penurunan ini berlaku kerana terdapat pengurangan permintaan terhadap industri minyak di pasaran dunia. Baik, idea seterusnya iaitu idea tidak konsisten. Idea tidak konsisten kita lihat di sini hanya ada pada satu industri sahaja, iaitu pertanian. Bagaimanakah kita nak hendak buat ayat bagi industri pertanian untuk idea 4, iaitu tidak konsisten. Ekspor Malaysia dari tahun 2009 hingga tahun 2011 menunjukkan tidak konsisten, naik dan turun, iaitu ataupun ialah industri pertanian. Isunya ada, tempoh masanya ada, pola dan patternnya ada. Dan yang jangan lupa, industri yang berkaitan dengan tidak konsisten ni perlu dinyatakan. Baik, untuk orang yang tidak data mutlak pula, kita lihat dekat sini, ekspor Malaysia bagi industri pertanian pada tahun 2009 ialah RM27.5 juta meningkat kepada 34.2 juta pada tahun 2010. Jadi isu yang terlibat ialah ekspor Malaysia, industri pilihan pun ada, tempoh masa diberi pun ada, dan data mutlak pun dinyatakan secara jelas di situ beserta dengan unit. Beserta dengan unit. Data proses yang pertama. Di sini ayatnya, iaitu peningkatan sebanyak RM6.7 juta bersamaan dengan 34.36%, seterusnya menurun kepada RM31.4 juta pada tahun 2011, iaitu penurunan sebanyak 2.8 juta bersamaan 8.19%. Data prosesnya yang pertama, kita tengok bagaimana cikgu dapat 6.7 juta dan 2.8 juta. Setiap pergerakan bagi data tidak konsisten perlu dinyatakan. Peningkatan ataupun penurunannya berapa. Jadi untuk melihatnya data proses yang pertama, formulanya sama, iaitu nilai baru tolak nilai lama, maka dapatlah jawapannya seperti yang tertera dalam slide. Kemudian untuk data proses yang kedua pun sama, nilai baru tolak nilai lama dibahagikan nilai lama dan didarabkan dengan 100. Maka dapatlah peratus perubahannya berapa. Dan sebelum kita berpindah kepada jawapan seterusnya, jangan lupa kita kena beri alasan kenapa berlakunya huraian tidak konsisten ini. Maka berilah alasan ataupun sebab kamu, iaitu keadaan ini berlaku kerana galakan kerajaan meningkatkan industri pertanian. Namun
berlakunya bencana alam pada tahun berikutnya yang menyebabkan ekspor industri pertanian menurun pada tahun berikutnya. Okey. Jadi itu antara cadangan jawapan yang boleh diberi. Baik, seterusnya. Okey, kita lihat soalan yang berikut. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan bilangan kematian bayi mengikut negara-negara ASEAN terpilih antara tahun 2014 dan tahun 2015. Mengapakah di sesetengah negara masih berlaku kadar kematian bayi yang tinggi? Baik, seterusnya pelajar-pelajar mungkin dah tahu apa kena buat, iaitu kita perlu merangka jawapan kita menggunakan berbagai teknik, tapi antara teknik yang cikgu ajar ialah kita gunakan teknik adab. Okey, kita rangka jawapan kita menggunakan teknik adab. Baik, ini soalannya. Kita keluarkan kehendak soalan AD kita dan AP kita, siap-siap. Kemudian kita cari analisis data kita di dalam soalan, adakah dia berbentuk umum ataupun khusus. Okay, kalau kita cari di sini dalam soalan, dia memfokuskan kepada bandingkan. Bermaksud kat sini dia adalah fokus. Fokus pada apa? Dia khusus, iaitu khusus pada bandingan. Analisis pengetahuan. Okay, baik, kita lihat analisis pengetahuan. Mengapakah di setengah negara masih berlaku kadar kematian bayi yang tinggi? Dia perlukan nyatakan kenapa berlakunya kadar kematian bayi yang tinggi di setengah-setengah negara. Maksudnya dia pun khusus juga. Khusus berkaitan dengan apa? Sebab berlakunya kematian bayi yang tinggi. Okey, baik. Seterusnya pelajar-pelajar lihat antara negara yang terlibat, okey, Vietnam, Malaysia, Singapura dan Filipina. Okay, bandingan lebih banyak berbanding. Okay, kita akan guna lebih banyak berbanding ataupun daripada, kita guna istilah berbanding. 2014 lebih banyak daripada 2015 ataupun 2014 lebih banyak berbanding 2015 ialah Vietnam, Malaysia dan Singapura. Manakala kita lihat yang seterusnya iaitu 2015 lebih banyak berbanding 2014 ialah negara Filipina sahaja. Baik, seterusnya kita boleh buat apa lagi dalam bandingan? Ya, pelajar-pelajar sudah nampak dekat situ. Okay. Yang tertinggi 2014 negara Filipina dan juga yang tertinggi 2015 ialah negara Filipina juga. Manakala yang terendah, terendah 2014 dan 2015 ialah negara Singapura. Okey, setelah selesai kita merangka jawapan adab, okey, pelajar-pelajar boleh terus kepada kaedah seterusnya, iaitu teknik seterusnya menulis jawapan. Baik, untuk bandingan. Okey, idea 1 2014 lebih banyak berbanding 2015. Okey, bilangan kematian bayi mengikut negara-negara ASEAN terpilih pada tahun 2014 lebih banyak berbanding tahun 2015 ialah negara Malaysia, Vietnam dan Singapura. Baik, isunya ada di sini. Okey, tempohnya pun ada di sini. Pola yang terlibat pun ada juga di sini. Dan negara terlibat dinyatakan secara jelas. Kena nyatakan semua untuk ayat rumus. Okey, pola yang terlibat bagi negara tersebut ialah Malaysia, Vietnam dan Singapura. Okey, kita terus pergi kepada huraian data mutlak. Bagi negara Vietnam, pada tahun 2014, bilangan kematian bayi ialah seramai 19,000 orang. Bersamaan dengan 35.19% daripada jumlah keseluruhan 54,000 orang bayi. Manakala pada tahun 2015, bilangan kematian bayi ialah seramai 17,000 orang bayi. Bersamaan dengan 36.17% daripada jumlah keseluruhan seramai 47,000 orang bayi. Perbezaan ini ialah seramai 2,000 orang bayi. Baik, apa yang perlu ada dalam ayat huraian data mutlak? Mesti ada negara yang kita pilih daripada tiga negara yang terlibat tu, iaitu cikgu pilih negara Vietnam. Tempoh masanya ada 2014 dan 2015. Okey. Kemudian isu yang terlibat, bilangan kematian bayi dinyatakan dengan jelas, jangan tinggal satu ayat pun. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada data huraian mutlak, iaitu data mutlak pun dinyatakan di sini berserta dengan unit. Okey, pelajar harus peka dengan unit ni, jangan tinggal. Okey. Data proses 1. Baik, kita tengok untuk huraian data proses, di manakah
data proses 1 ni. Okey, iaitu di bahagian 35.19%. Okey. Jadi mana cikgu dapat peratus tersebut? Iaitu melalui nilai mutlak dibahagikan dengan jumlah keseluruhan. Jika cikgu ambil Vietnam, maka nilai mutlaknya 19 dibahagikan dengan jumlah keseluruhan iaitu 54. Maka dapatlah jawapannya sebanyak, dan didarabkan dengan 100, maka dapatlah jawapannya sebanyak 35.1919%. Okay. Untuk data proses kedua sama juga, tapi tahunnya berbeza. 2015 kita ambil 17,000 orang bayi dibahagi dengan jumlah keseluruhan tahun 2015 iaitu 47 orang bayi dan didarabkan dengan 100, maka dapatlah jawapannya iaitu 36.17%. Dan data proses kedua, 2 orang bayi. Okay. Perbezaan seramai 2 orang bayi. Perbezaan seramai, jika pelajar-pelajar guna istilah perbezaan ni sudah tahu. Perbezaan bermaksud tolak. Di manakah cikgu perlu tolak? Okay, kita gunalah prosesnya iaitu nilai baru dan tolak nilai lama, iaitu 19,000 orang bayi ditolak dengan 17,000 orang bayi. Maka dapat je bezanya sebanyak 2,000 orang bayi. Pelajar harus ingat, unit-unit ni perlu ada lengkap. Okay, jangan tinggal satu pun. Alright. Baik, seterusnya, idea kedua ataupun perenggan seterusnya. 2015 lebih banyak berbanding 2014. Baik, kita lihat bagaimana 2015 lebih banyak 2000 berbanding 2014, iaitu bilangan kematian bayi mengikut negara-negara ASEAN terpilih pada tahun 2015 lebih banyak berbanding daripada tahun 2014, iaitu negara Filipina. Okay, negara Filipina. Maknanya isunya ada di sini, tempoh masa pun ada di sini dinyatakan, dan pola pun ada di sini. Okay, negara terlibat ialah Filipina. Okey. Baik, huraian data mutlak. Pada tahun 2015, negara Filipina mencatatkan bilangan kematian bayi seramai 22,000 orang bayi bersamaan dengan 46.81% daripada jumlah keseluruhan 47,000 orang. Manakala pada tahun 2014, bilangan kematian bayi ialah seramai 18,000 orang bayi bersamaan dengan 33.33% daripada jumlah keseluruhan seramai 54,000 orang bayi. Perbezaan ini seramai 4,000 orang bayi. Formulanya masih sama. Okay, bagaimana cikgu dapat data mutlak ni? Ambil terus daripada jadual. Okay, sebelum tu kita tengok tempoh masa yang terlibat ada dinyatakan di sini dengan jelas. Kemudian negara pilihan, okay, Filipina dinyatakan di sini dengan jelas. Isu yang terlibat, bilangan kematian bayi, dan data mutlak. 22,000 orang bayi yang cikgu ambil daripada jadual yang ada di sebelah sini. Baik, bagi data proses. Okay, data proses yang pertama sama seperti yang data proses sebelum ni, iaitu 46.81% cikgu ambil daripada 2015, iaitu 22,000 orang bayi dibahagikan dengan 47,000 orang bayi dan didarabkan dengan 100, dapatlah peratusnya iaitu 46.81%. Dan 2014 pun sama, cikgu ambil 18 orang bayi dibahagikan dengan 54,000 orang bayi dan didarabkan dengan 100, maka dapatlah jawapannya 33.33%. Data proses kedua, perbezaan sebanyak 4,000 orang bayi. Bila perbezaan bermaksud tolak, kita ambil 2015, 2015 ditolak dengan 2014. 22 tolak dengan 18, maka dapatlah sebanyak 4,000 orang bayi. Baik, idea ketiga seterusnya yang tertinggi bagi tahun 2014 dan 2015. Kita bagi rumus, ayat rumusnya. Bilangan kematian bayi tertinggi mengikut negara-negara ASEAN terpilih bagi tahun 2014 dan tahun 2015 ialah negara Filipina. Di sini kita lihat isunya ada, polanya ada,
tempoh masanya pun ada dinyatakan dengan jelas dan negara terlibat. Baik, untuk huraian data mutlak, sama seperti tadi, pada tahun 2014, negara Filipina mencatatkan bilangan kematian bayi seramai 18,000 orang bayi bersamaan dengan 33.33% daripada jumlah keseluruhan 54,000 orang bayi. Pada tahun 2015 pula, negara Filipina mencatatkan bilangan kematian bayi seramai 22,000 orang bayi bersamaan dengan 46.81% daripada jumlah keseluruhan seramai 47,000 orang bayi. Jadi tahun yang terlibat ada, negara terlibat pun dinyatakan dengan jelas, data mutlak pun ada dinyatakan dengan jelas, dan data proses. Bagaimanakah kita nak lihat data proses, iaitu 33.33%. Nilai mutlak dibahagikan dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2014. So 2014 nilai mutlaknya ialah 18 dibahagikan dengan 54, maka pelajar-pelajar akan dapat jawapannya 33.33%. Bagi data proses pula, untuk yang kedua, kita akan ambil tahun 2015, kita tengok di sini, 22 bahagikan dengan 47,000 orang bayi dan didarabkan dengan 100, maka dapat jawapannya 46.81%. Baik, dekat sini kita akan lihat terendah. Idea yang keempat, terendah bagi tahun 2014 dan tahun 2015. Ayat rumusnya, bilangan kematian bayi terendah mengikut negara-negara ASEAN terpilih bagi tahun 2014 dan tahun 2015 ialah negara Singapura. Polanya kita lihat, ada dinyatakan dengan jelas terendah. Tempoh masanya dinyatakan juga dengan jelas. Negara terlibat iaitu Singapura pun dinyatakan dengan jelas. Kita lihat huraian data. Pada tahun 2014, negara Singapura mencatatkan bilangan kematian bayi seramai 3,000 orang bayi bersamaan dengan 5.56% daripada jumlah keseluruhan 54,000 orang bayi. Pada tahun 2015 pula, negara Singapura mencatatkan bilangan kematian bayi seramai 2,000 orang bayi bersamaan dengan 4.26% daripada jumlah keseluruhan seramai 47,000 orang bayi. Jadi tempoh masanya ada dinyatakan dalam ayat huraian data mutlak. Negara terlibat pun dinyatakan dengan jelas. Data mutlak pun dinyatakan dengan jelas. Sekarang kita pergi ke ayat huraian data proses, iaitu data proses yang pertama. Bagaimana cikgu dapat 5.56%? Sama macam tadi yang tertinggi. Kita ambil nilai mutlak yang terendah 3 dibahagikan dengan 54 dan darabkan dengan 100. Dapatlah 55.56%. Dan seterusnya. Kita lihat nilai mutlak bagi 2015 iaitu 4.26%. Kita ambil nilai Singapura yang 2015, 2,000 orang bayi dibahagikan dengan 47,000 orang bayi dan kita akan darabkan dengan 100 dan jawapannya ialah 4.26%. Begitulah akhirnya slide cikgu yang terakhir, dan cikgu harap dengan perkongsian sedikit ini dapatlah membantu para pelajar secara ringkas untuk menguatkan lagi pemahaman para pelajar untuk menjawab jawapan ahli bentuk komunikasi bahagian B untuk semester 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.